Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurniaannya, kita dapat menunaikan solat subuh secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita lagi peluang pada pagi ini, kita dapat duduk hadir dalam majlis ilmu, menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan bawa sebagai bekalan kita dipermudahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan hormati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung kitab pengajian Al-Lawaqit wal Jawahir fi Uqubatil Ahli Al-Kaba'ir. Kita berhenti muka surat berapa? Muka surat 5 baris muka surat 5 baris yang ke-12 daripada atas, daripada bawah. Baris 12 daripada bawah. Okey, baik. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Adapun seksanya pada ketika bertemu dengan Tuhannya, apabila pecahlah sekalian langit, maka datanglah satu malaikat yang menyeksanya, dan adalah pada tangannya rantai. Panjangnya rantai tersebut 70 hasta. Jadi bila keadaan esok, yang dikatakan segala manusia dah habis dah, tuan-tuan, keadaan bumi dah habis, dah apa semua dah pada ketika itu, maka para malaikat akan datang menyeksa bagi hamba-hamba sipulan-sipulan, sama ada lelaki ataupun perempuan, menyeksa seksa dalam keadaan yang cukup amat pedih. Dalam masa sama, malaikat tersebut ada satu rantai yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan-golongan yang akan menyeksakan ni, mereka ni, tuan-tuan, ada satu rantai, dan rantai tersebut iaitu panjangnya 70 hasta. Bila tahap rantai panjang 70 hasta tu, maka menaruh, maknanya meletak. Menaruh tu bahasa lama, maknanya dia akan meletak. Ia akan rantai, yang rantai 70 hasta tu, tuan-tuan, dia akan menaruh, akan meletak. Rantai tu akan dia pada tengkuknya bagi manusia-manusia yang kena seksa. Di mana rantai tu dia akan ikatlah, lebih kurang bahasa mudah faham ni, kita ikat pada tengkuk bagi orang-orang yang kena seksa ni. Kemudian bila dah kena tengkuk ni, kena dengan rantai tadi tu, tuan-tuan, dalam masa sama, selepas daripada itu, memasukkan akan dia pada mulutnya. Allahu Akbar. Ini, tuan-tuan, bila dah kena tengkuk tu satu pula, lepas tu pula rantai yang 70 hasta, rantai jenis apa?
Rantai basikal ke? Rantai motor ke? Rantai kereta ke? Wallahu a'lam. Ini benda ni tuan-tuan wajib kita percaya. Benda ni daripada Nabi SAW. Yang duk karang kitab ni abak mai kita dah ni. Wajib kita percaya, wajib kita beriman. Ni benda-benda gaib. Sebab orang-orang beriman tu dia wajib percaya benda-benda yang gaib. Alam-alam kubur apa semua. Sekarang ni kita duduk alam dunia. Kita boleh lihat kubur. Hanya di luaran saja. Tapi di dalam kita tak tahu apa yang ada dalam tu. Yang boleh kita tahu bila kita dah belajar apa yang ada dalam kubur apa semua. Ni wajib kita beriman, wajib kita percaya. Bila di saat-saat seorang roh, tuan-tuan, roh saya keluar daripada jasad tubuh badan kita, baru masa tu kita nampak. Baru masa tu, oh inilah ni selama ni aku duk beriman, duk percaya, mengaji apa semua, baru aku nampak. Ni tuan-tuan ni. Dan ni kita tak nampak lagi. Kita duk belajar, kita duk mengaji apa semua ni. Bila dah mati, roh keluar dari badan, masa tu dia nampak. Sebab tu setengah orang bila saat-saat meninggal, mata dia terbiliak naik ke atas. Mata naik ke atas. Nampak? Betul, kita tutupkan mata orang bila meninggal ni. Baik. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dia memasuk ia akan dia pada mulut. Ni mulut kita ni tuan-tuan. Mulut tuan-tuan, bagi orang yang kena seksa tu, bila rantai yang dimasuk ke dalam mulut tu dan mengeluarkan akan dia, rantai tu bila dah masuk ke dalam mulut, saluran keluar dia tu daripada mana? Cuba tengok. Saluran keluar dia tu iaitu daripada duburnya. Tu dia tuan-tuan. Dimasukkan ke dalam mulut. Bila dah masukkan ke dalam mulut pula, betul pula saluran keluar rantai yang tadi tu, bila dah masuk dalam mulut, keluar daripada saluran duburnya. Saluran dubur kita. Minta maaf sebutlah. Selama kita duk qada hajat ni. Bila keluar daripada saluran dubur, cuba tengok lagi tak tu, bila keluar daripada saluran duburnya, kemudian dia seksa ni berbagai-bagai jenis bentuk. Dihelanya, tu bahasa lama. Dihelanya maknanya ditarik. Allahu Akbar. Dihelanya maknanya ditarik, disentap. Zup. Subhanallah. Maknanya tuan-tuan, seksa neraka ni pelbagai-bagai jenis keadaan. Macam-macam jenis bentuk. Orang yang berzina, cara bentuk orang berzina. Orang mengumpat, cara bentuk orang mengumpat. Orang menedahkan aurat, cara bentuk orang menedahkan aurat. Macam-macam. Gambaran macam-macam. Bentuk macam-macam. Syaratul yang macam-macam. Mengau apa semua. Ni wajib kita beriman, wajib kita percaya. Sampai keluar daripada duburnya. Bila keluar daripada duburnya, kemudian dihelanya, ditarik sekali. Ditarik sekali. Macam kita ada proses ayam tu. Tuan-tuan duk perasan corok tok pun atas ke bawah ni. Atas. Tak kira lah atas ke bawah sama. Cari kedai ayam kat sini. Kat mana? Tu, belah sana tu. Sekejap lagi pergi beli ayam. Ayam daging ke, ayam telur ke. Abang kat tokai ayam tu, yang tukang potong tu, nak potong berapa? Abang mai. Potong kecil. Kira lah potong 14 ke apa. Cuba kita tengok, kita perhati masa saat dia proses ayam tu. Nak ayam-ayam kena salai ke, yang tak mau kena salai? Dia gantung siap dah.
Mesti kita nak ambil yang dah kena salai. Dia salai pop, mula-mula dia apa dia katok tu. Belah mana? Tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah, bukan leher. Dia bagi tengah tu, pop, frap. Betul tak? Sebab saya biasa kerja proses ayam. Biasa kerja proses ayam. Lepas tu pula potong. Tarik pedal, frap, terkeluar sekali dengan hati-hati berpedal apa semua. Betul tak? Lebih kurang gambaran bentuk lagu tu lah. Nampak mai? Maknanya rantai masuk keluar daripada dubur dia tarik, dihelanya dia tarik sekali. Bila dia dah ditarik keluar daripada lubang dubur bagi sepolan tersebut, tuan-tuan, apa jadi? Sekali tu tertiaraplah. Makna tertiaraplah dia jadi lagu ni. Tertiarap. Tertiaraplah bagi sepolan hamba yang berdosa tadi tu. Tertiarap. Sungkuk lagu ni kan? Kita biasa kan, kita baby dulu, haji-haji termasuk saya lah. Kita baby tertiarap lagu tu. Tak tak pandai jalan masa tu. Maka tertiaraplah atas mukanya. Kena sekali sentap, habis. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekali terlentang, dah tertiarap tu satu. Lepas tu pula sampai terlentang. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya seksaan demi seksaan. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan. Wajib kita beriman, wajib kita percaya sungguh-sungguh benda ni. Ini benda yang gaib. Maknanya sayang sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Umat-umat dulu tak dapat. Kita ini umat yang tergolong umat khususiat, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mendapat syafaat Nabi, nak Nabi cari sepolan, nak Nabi cari kita atas dunia ni, memperbanyakkanlah insya-Allah tafadhal apa dah selawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat pengorbanan Nabi, ingat pengorbanan para sahabat, insya-Allah. Sayang sahabat Nabi, sayang perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan Nabi akan cari hamba sepolan-sepolan tersebut. Ini tuan-tuan, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi, dan sekali terlentang, bila dah tertiarap terlentang bentuk lagu tu atas di belakangnya, atas di belakang seorang tersebut tu, padahal menyeru dia, dia menyesal. Bila dah kena doa azab, terlentang sana tu, tonggeng sana, tu saya tambahlah. Memang bentuk neraka ni macam-macam. Tertiarap sana, tonggeng sana, terpungkuk sana, macam-macam tu, penorodan sana, penorodan sini. Tu dia. Apa dia? Padahal menyeru ia dan katanya, kata para malaikat ni. Bukan setakat saja malaikat, orang-orang yang kena seksa tu pun bersuara menyesal sehabis-habis menyesal. Masa tu tak boleh dah. Sebab tu kita atas dunia ni tempat kita penyesalan, tuan-tuan. Nak taubat masa inilah, nak taubat, nak pulun salam mayang sunat masa inilah, nak pulun mengaji masa inilah, nak wakaf ke apa masa inilah, nak sedekah masa inilah, pulun, tuan-tuan. Tempat inilah kita nak menuai ni. Hasilnya di sana. Kebun juga, menuai juga. Hasilnya akan dapat sana. Atas cara dunia, cara bentuk atas dunia. Dan menuai untuk akhirat, akan dapat hasilnya. Kerja atas dunia dapat gaji. Menuai kita buat ibadah apa semua, dapatlah gaji di sana. Apa dia? Pencen. Jangan sangka duit pencen. Pencen sana pun nak kena ada juga. Pencen apa dia? Wakafnya, sedekahnya, apa semuanya. Pencen sekurang-kurangnya esok dia istirahat. Dia istirahat, tuan-tuan. Dia istirahat, Masya Allah, tabarakallah. Haji tinggi makam.
Tu saya tambah lah kan. Kau tak tahu, aku dulu masa tulis sana dia dapat masuk syurga, nak cerita apa dia cerita. Yang tak ada. Rupa-rupa dia banyak sedekah, rupa-rupa dia banyak tolong orang, rupa-rupa dia Allah Rabbi tuan-tuan. Baik. Dalam masa sama kena ingat. Itu pesanan untuk diri saya lah. Kita beramal ibadah, amal ibadah juga tuan-tuan. Sedekah, amal ibadah pun dah. Ada orang buat amal ibadah tu. Masya Allah, tabarakallah. Sembahyang apa semua. Jangan sampai kita tak menghiraukan sekeliling masyarakat kita. Kita duduk cara taman, kita duduk cara kampung. Jangan kita ambil tahu hal keadaan, situasi keadaan. Dalam karya kampung kita ada orang susah, kita buat tak tahu. Jangan lagu tu tuan-tuan. Ada orang nak memulukan, jangan. Bahkan kita tahu datang pula masjid, ada tabung masjid, kita buat tak. Semua hidup dia tak pernah nak menyumbang, semua hidup tak pernah nak sedekah. Dia dah menzalimi diri dia. Dia dah zalimi diri dia sendiri tu. Tu kena ingat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal menyuruh ia dan katanya, inilah balasan orang yang meninggalkan segala yang difardukan Allah Ta'ala. Kemudian membawa ia para malaikat. Dia dah bagi tahu simpulan tersebut. Inilah dia, hampa dulu ni dah diperingatan dah. Suruh solat, tak mau nak solat apa semua, suruh semayang duk ligan dunia, cari duit sampai tak menunaikan benda kewajipan ni, nak ambil. Mati dia tak dan nak dia bertaubat. Mati dalam keadaan tak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar tuan-tuan. Baik. Bila dah malaikat bagi tahu pada simpulan tersebut, apa dia? Kemudian membawa ia dengan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kemudian masuklah mereka itu ke dalam api neraka lembah. Neraka ni satu lembah, satu wadi, tempat yang begitu dalam. Jangan mau main tuan-tuan. Jangan mau main. Batu neraka ni dia akan bersuara. Ada lagi tak? Main tak? Ada lagi? Main tak? Ini saya cakap pelan. Kalau cakap darah, ada lagi tak? Main tak? Habis kau lagu tu lah. Dia jergah. Main hantar cepat. Ada lagi tak? Dia marah. Main lagi. Main hantar. Main. Dia kosong banyak lagi ni. Tu suara neraka. Tu suara neraka. Dia jergah. Macam kita lah tuan-tuan. Kita pernah marah orang kan. Kita pernah bergaduh kan. Sekali bergaduh dia keluar suara tu. Hang tahu ke siapa tu. Tu suara kita. Ni suara neraka. Allah Akbar tuan-tuan. Dia minta. Main lagi. Banyak lagi kosong lagi ni. Banyak lagi kosong ni. Main. Dia kata. Sejak daripada kaum Nabi Adam sampai kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa banyaknya manusia tuan-tuan. Neraka minta lagi. Main lagi. Allah betul tuan. Baik, tu nama neraka. Bila dia masuk dalam neraka, dan lagi kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, jikalau ada satu cincin, ni dia buat contoh, dia bagi gambaran, jikalau ada satu berbentuk satu cincin, macam tuan-tuan nak pakai, siapa pakai cincin dekat tangan tak? Saya tak pakai cincin. Imam tak pakai. Ada pakai cincin? Tak ada. Dia buat gambaran sekalanya berbentuk satu cincin, daripada rantai yang tersebut itu, sama ada cincin ataupun rantai pun apa sekalipun, yang tersebut itu jatuh atas bumi. Dalam kitab tu bawa bum, jatuh atas bum. Pergi lagu tu. Allah Rabbi. Jangan main kitab Jawi lama-lama ni. Silap baca,
pi lagu tu lah. Kan? Silap baca pi je lagu tu lah. Yang tersebut itu jatuh atas bumi. Jadi dia buat bandingan, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mai hantar berbentuk cincin, mai hantar berbentuk rantai yang diperbuat daripada bahan-bahan api neraka ni, dia mai hantar, dia mai lempak ke atas bumi, permukaan bumi yang kita duduk hari ni tuan-tuan, apa akan jadi? Cahaya terbakarlah ia akan bumi dengan sekalian isinya habis. Tak boleh buat apa kita tuan-tuan. Terbakar habis. Pokok-pokok apa semua terbuai habis. Sekali lagi kita pun pelingkup lagu tu. Allah minta lagu tu. Berbentuk cincin kecil pun dia lempak baling atas permukaan bumi, habis tuan-tuan. Terbakar habis sekali dengan bumi dengan isinya. Subhanallah. Hebatnya ciptaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tambah pula kita hari ni masih lagi dalam keadaan tapi bertutup lagi. Bila je nak habis corona ni? Wallahu alam. Bila nak habisnya Covid ni? Wallahu alam tuan-tuan. Doa jelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kembali balik normal macam dulu kala. Bila je nak habis? Makin lama makin duk naik, makin lama kita doa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Covid-19 ni cepat-cepat putus habis terus. Tapi ini merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri ujian kepada kita. Tapi masih lagi tak sedar lagi, tak tahu. Allah bagi lagu ni, masih lagi tak mau nak sedar lagi manusia ni, tak tahu tuan-tuan. Apa pula lagi Allah Subhanahu wa taala nak mai hantar. Ni corona Covid kita tak nampak ni. Macam-macam kluster duk ada. Kluster longkang, kluster ni, kluster bunga, kluster kobis, kluster ni. Macam-macam kluster. Sebab kita tak nampak. Menunjuknya duit penting ke nyawa penting? Bila main lagu ni menunjuk ke duit penting ke nyawa tu penting? Nyawa penting. Ni tuan-tuan. Biarlah PKP tu lah. Tak kerja pun tak apa. Tak apa, dapat duit bantuan dah. Dah dilulus kan. Kerajaan beri duit bantuan, tak apa. PKP tu dia. Tapi ada macam tu pun ada. Menunjukkan nyawa penting. Baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya tiada ditelek Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Telek ni makna apa? Telek ni maknanya dipandang. Allah Subhanahu wa taala tak pandang kepada sepualan-sepualan tersebut dengan telek kasihan dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang bagi orang-orang yang berdosa tadi ni, yang kena azab tadi ni tuan-tuan. Dia tak akan pandang dengan telek kasihan dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lantak kat kau lebih kurang bahasa sembang lagu tu kan. Tu saya tambahlah. Ada mengarung apa, ya Allah, balik aku balik ya Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun ya Allah, aku menyesal bila ya Allah. Lantak kau. Allah tak pandang. Dulu dah peringatan, tak mahu nak dengar. Tok Imam beri nasihat, ahli jawatan kuasa beri nasihat, sampai orang mai pun semua beri nasihat. Orang tabligh mai rumah hang halau, hang perambat. Apa dia ajak sembahyang, kubur masing-masing. Dia kau contoh lagu tu kacau memang orang tengah hari buta lagu ni, petang-petang lagu ni. Apa ni, ajak orang tu dakwah lagi lah. Orang bagi nasihat cukuplah, tapi hang buat bahasa kasar ni, buat bodoh. Dia buat tak tahu tuan-tuan. Ambil. Masa tu Allah tak pandang lah. Ni yang kita nak Allah bagi kesegaran lagi, tubuh badan kita ni sihat walafiat lagi, panca indera kita elok lagi, mata telangan kita apa semua elok. Ya Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pandanglah aku ya Allah dengan pandang rahmat-Mu ya Allah. Itu yang kita nak.
Kan? Kita takut dan kita bimbang tuan-tuan, Allah tak pandang kita dengan pandang rahmat. Kan? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, tiada diampuni Allah Ta'ala atasnya dan baginya seksa yang amat pedih. Allahu Akbar. Dah kena seksa, lepas tu pula takkan diampun oleh dosa. Allah Rabbi tuan-tuan. Dosanya tak diampun apa semua tuan-tuan. Masa ni atas dunia ni kita nak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, aku dosa banyak ya Allah. Bangun tengah malam pun semua kenangkan balik dosa-dosa kita dulu kan. Zaman-zaman pop ye dulu, zaman-zaman pakai apa dia? Macam-macam lah. Zaman muda-mudi kan. Zaman muda-mudi apa semua kan. Macam-macam. Bukan semua orang yang sempurna. Kita ingat balik, ya Allah, aku dosa banyak ya Allah. Tangan cara tangan, dosa tangan cara dosa tangan, dosa kaki cara dosa kaki, dosa mata cara dosa mata, dosa mulut cara mulut, macam-macam. Kadang-kadang kita ni tergalik tuan-tuan, buat dosa juga. Allah duduk dalam masjid tak apa lagi, bila duduk dalam rumah seorang-seorang apa benda nak buat tak tahu. Macam-macam. Baik muslimin yang dimati Allah Subhanahu. Yang penting ni minta kepada Allah Subhanahu Taala tetapkan iman. Ya Allah, tetapkan imanku ya Allah, tetapkanlah iman ya Allah, awasilah gerak-geriku ya Allah, jagakanlah, peliharakanlah akhlakku ya Allah. Minta tu lah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah dan para malaikat suka hamba Allah yang akhlak yang bagus. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hai sekalian saudara yang beriman. Ni musannaf ni nak bagi tahu, musannaf ni nak pesan kepada kita. Hai sekalian saudara yang beriman di dalam hatinya, kita ni lah yang beriman apa semua di luar sana, setimbang semut. Walaupun iman tu tak besar mana, kecil pun. Setimbang semut. Nak bandingkan iman-iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah tabarakallah. Iman depa makin ku naik, makin ku naik, makin ku naik. Iman kita naik, turun, naik, turun, naik, turun macam minyak. Minggu ni naik, minggu depan turun. Minggu ni naik, minggu depan turun. Timam no. Tu iman kita. Minggu ni okey, minggu depan tak okey. Hari ni dapat solat tahajud, esok buyuk. Tu iman kita tuan-tuan. Hari ni seminggu boleh baca Quran, minggu depan sadaqallahul azim. Hari ni boleh berzikir banyak, esok tak ada dah. Hari ni dapat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 500, minggu depan tak ada dah. 20, 30, 100 ya. Itulah iman kita, termasuk saya kan. Turun naik, turun naik, turun naik. Iman kita nak bandingkan iman-iman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah tabarakallah lah tuan-tuan. Jauh beza. Jauh beza sungguh tuan-tuan. Keimanan kita ni, apatah lagi amal ibadat kita. Tuan-tuan tahu kualiti cara sembahyang tuan-tuan, termasuk saya lah. Kita tahu kualiti sembahyang kita, lagu mana, apa semua kita tahu. Injil masing-masing. Injil masing-masing tuan-tuan. Amal ibadat kita, lagu mana, apa semua injil masing-masing. Baik. Cara buat tahajud 10 rakaat pun tercengah-cengah dah. Buat tahajud 10 rakaat pun tercengah-cengah dah. 4 rakaat pun apatah lagi buat tahajud 20 rakaat. Sadaqallahul azim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi lah kan, kalau main bulan Ramadan tu imam buat qiyam bulan 20 rakaat ya. Tak silap ustaz seorang lah buat.
Yang lain buat kat belakang. Kan ustaz tu imam. Tu imam pun tak kira lah. Kalau macam ni punya raya ustaz buat 20 rakaat, ustaz buat seorang ustaz. Kan? Paling tinggi pun 4, 6 tu. 8. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannaf ni bagi tak berpegang teguhlah. Seronok juga atas dunia ni. Bergurau senda juga, melepak juga, sembang juga. Silakan, tapi dalam sama berwaspada. Ingat persiapan tu je. Baik. Muslimin